Sekejap, dia dah hang balik. Okay. Okay, so for my class, they already know about this. Tapi bagi pelajar yang baru join, kita explain balik. Okay, apa tu relation logarithm dan juga index. Okay, kalau you perhatikan slide di sini, ini adalah bentuk index. Index form adalah A the power of X equal to N. So this one is index. Okay, manakala logarithm, okay, adalah index dengan logarithm form adalah sama sebenarnya. Cuma index, okay, disebut sebagai x is said to be logarithm of the number m with respect to the base a. Maksud dia untuk logarithm and index, they have the same base. For example, this one is base a. So untuk log pun dia akan ada base a juga. Okay. So macam mana kita nak tukarkan index kepada log? Okay, cuba lihat sini. Saya kata tadi index dia base mesti sama dengan log. So check your base. Okay, so D is base A. So you akan swing ke kanan. Okay, that means bila you swing ke kanan is become log. Okay, and base A that is equal to X. Okay. So you all dapat macam mana pula log nak ke index. Tengok base. Okay, kita ke kanan. So A kuasa X equal to N. Okay. Contoh ni ini adalah index dan juga logarithm. Kita lihat bagaimana contoh diberikan. Contohnya di sini, base dia 2. Kita nak tukar jadi log. Dia akan jadi log 60 base 2. Base mesti sama. Equal to 4. Kalau 10, the power of negative 1 equal to 0.1. Macam mana we want to convert to logarithm? 10, okay, 0.1. Maksudnya log 0.1 base 10 equal to negative 1. Okay. Yang ni pula, A, the power of 0 equal to 1. Maksudnya apa? Log 1 base A equal to 0. The last one, A the power of 1 equal to A. So how to change to the log? So log A base A equal to 1. So log nak ke index pun sama. Tengok base 2 the power of 4 equal to 16. 10 the power of negative 1 equal to 0.1. Kalau yang sini, A the power of 0 equal to 1. A the power of 1 equals to A. Jelas tak di sini? Bagi pelajar, are you clear about this? Yes. Okay. Yes. You need to respond for. Okay, awak kena respon At least orang respon pun okay. Saya tak adalah shock sendiri. Okay, so this one is introduction of logarithm. Okay, so now we go to next slide. Okay, I told you tadi before this, the next slide adalah log m base A equal to X. Okay. Basically, ini adalah log X base A. So, lihat di sini. Sini base A. Apa yang base dia? Base ada different base. Pertama, base 10. Maksud dia, log X. Kalau base 10, dia tak akan tulis apa-apa. Okay. Ini dipanggil common logarithm. Okay. So, dia akan tulis di sini log X. Okay. Seterusnya, macam mana pula kalau log logarithm with base E? Kita panggil sebagai natural logarithm. So, macam mana tulis? Dia denote by ln. So, macam mana tulis? Ln X. Okay, semula. Log X base E. Dikenali sebagai, kita panggil nama dia, nickname dia adalah ln. Okay. Log base 10 tidak akan nyatakan nilai di sini. Faham di situ? Ada berapa jenis logarithm? 2. Satu nama dia common logarithm. Yang kedua natural logarithm. Apa jadi kalau dia base 2?
Kalau base 2, kita panggil dia logarithm with base 2. Maksud dia akan jadi apa? Log x base 2. Selain daripada 10, kita nyatakan base. Okay, akan tertulis di situ. Okay, so di sini ada general property lah. Okay, logarithm with base A, common logarithm and natural logarithm. Ataupun kita panggil dia log. Okay, semula. Common logarithm di sini. Okay, common logarithm maksud dia log base berapa tadi? 10. Base 10. Kalau, ya betul. Kalau natural logarithm, log base apa? E. So you kena ingat itu. Log base E. Okay. So, logarithm with base A maksudnya nombor 2, nombor 3, 1/2 ini kategori je lah. Kalau base A maksudnya kita kena nyatakan. So, ini standard. Log 1 base A sama dengan kosong. Maksudnya apa-apa bernilai 1, nilai bagi log tersebut adalah kosong. Log A, base A sama dengan 1. Ini log 10. Maksudnya ini base berapa ni? 10. 10. Kalau 10 jumpa 10 sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Sebab dia kata apa-apa nilai yang sama dengan base akan bernilai 1. Cuba tengok di sini. Ln E. Ln adalah log base apa? E. Maksud dia ln E adalah log E base E. So sama dengan base kan? Bila sama dengan base, dia akan bernilai dengan 1. Boleh je lah di situ. Okay. Kalau di sini pula, log A kuasa X, base A. Saya dah ajar budak kelas saya semalam. Okay, for this class, cuba tengok. Power. Log, kalau ada power, dia akan jadi macam ni. X log A base A. Cuba tengok. Power kita akan bawa ke depan. So dia akan jadi X log A base A. Ini nilai yang sama dengan base kan? Madam, Ya. ada orang teks dalam grup tak boleh nak masuk mic. Tu sebab lambat tu sekejap ya. Okay, suruh dia orang masuk sekarang. Ada lagi tak? Selamat datang yang baru masuk. Awal awak masuk. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada, saya teruskan Nanti awak bagi tahu lagi kalau ada yang tak boleh masuk. Okey, semula. So X log X base A, maksudnya kalau kita ringkaskan di sini, dia adalah bersamaan X darab dengan 1. So X darab 1 is become X. Yang seterusnya kalau common logarithm, contohnya log 10 the power of X. Kenapa dia jadi X? Sebab ini adalah kuasa. Kuasa we bring to the in front. So it's become log X log 10. Okay, for your information, kalau tak nyatakan di sini, maksudnya dia base berapa? 10. 10. So maksudnya log 10 base 10 bernilai berapa? 1. So that's why answer dia akan jadi X darab 1 that is equal to X. Same goes to this one. Okay, power we bring to the in front, so it's become X ln E. Okay, ln adalah you bagi tahu tadi log E base E kan? So they have a same base. Okay, dengan nilai tersebut. So that's why it's become X. Yang keempat ini adalah basically log, kalau base dia sama dengan index, automatic dia akan jadi X sahaja. For example, this one 10 base 10. So sama. Bila sama, it's become only X. This one, apa maksud dia? E, the power of log X base E. So sama base. Kalau sama base, automatically it's become X. Okay? Boleh jelas di situ saya bagi shorten di sini. Okay, seterusnya we go to the next slide, which is we want to find express the following statement in logarithm notation. So ini bentuk apa kelas? Indices. Index. So index nak ke log. Okay, untuk soalan A.
Macam mana kita nak tukarkan indeks kepada log? So pertama kita tengok base. Okay, kemudian kita swing dia ke kanan. So that means it's become log 1 to 5 sebab dia swing ke kanan. Base berapa di sini? Base 5. 5. Sama dengan berapa? 3. 3. So that is answer for question number 1A. Okay, for B. Okay, tengok X kuasa Y sama dengan 64. Apa yang 3? Okay, betul. Okay, maybe dia lambat sikit loading. Okay, sekarang ni kita tengok base. Base dia berapa yang B ni? X. Okay, so kita swing dia ke kanan. So maksud dia jawapan dia akan jadi apa? Log 64 base apa? X X sama dengan apa? Oh, that's good. So very easy question for example number 1. Sempat salin tak di situ? Sempat. Okay, saya check sekejap sebab saya dengar ada orang baru nak masuk. Okay, cuba masuk lagi siapa yang tak dapat. Okay, ada 3 orang lagi yang hilang. Okay. So, I will proceed to the following example. Okay. So, now we will proceed to law of logarithm. Okay. Before we start law of logarithm, pertama I want to recall you rule of indices. Okay, all of you already learned that. So a to the power of x multiply a to the power of n. So a to the power of is become a to the power of what? M plus N. Yeah, m plus n. So second property, a to the power of n minus, divide by a to the power of n. So it's become a to the power of what? M M minus minus N. M minus n. That's good. So betul. Okay. So bila law of logarithm actually datangnya daripada rule of indices. Contohnya sekarang ni, ini adalah introduction awak. Okay. Log m base a equal to x. Satu lagi adalah log m base a equal to y. Property kata, oh, dia cuba tukarkan log di sini menjadi bentuk indeks. So dia jadilah a kuasa x equal to m. Yang ni pula a kuasa y equal to n. Hasil darab dua indices, maksud dia kalau dia darab di sini, a kuasa x darab a kuasa y. Okay, a kuasa x darab a kuasa y. A kuasa x bernilai m. Okay, a kuasa y bernilai n. So maksud dia jadi m darab n. Okay, hasil darab dua indeks yang awak nyatakan tadi, hasil darab two indices, okay, adalah a to the power of x plus y. A sama dengan m darab n. Kemudian dia change yang ni, index, convert to log. To convert to log. Log a. Okay, log base a, log m n base a. That is equal to x plus y. Okay, sebab tu formula, bila dia kata log m n base a must equal to log m plus a tambah log m base a. Okay, dia berbeza dengan rule of indices. Kalau you perhatikan cursor saya di sini, a kuasa m darab a kuasa n sama dengan a kuasa m plus m. Tetapi kalau log, dia log m tambah log n baru jadi hasil darab m darab n. Yang kedua, log m tolak log n, that's equal to log m over n. So you must be careful. Okay, this one is positive, tambah, this one is minus. The third rule, okay, number in front of log is become a power. Okay, so kita boleh bawa dia ke belakang sebagai m the power of n. So itu tiga basic rule of logarithm. Okay, so kita akan apply. Yang di sini, okay, it's just introduction. Okay, macam mana formula itu diterbitkan. Okay, yang you perlu tahu sekarang ni nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okay, kita teruskan lagi. Okay, dengan example yang seterusnya. Okay, sekarang ni example number 2. So, example number 2,
given log 2 equal to 0.301 and then log 6 equal to 0.778. Find log soal. Oh, soalan suruh cari log 12. Tetapi yang dia ada 2 dengan 6. Apa yang you nampak? You ada 2, you ada 6. Kemudian soalan suruh cari 12. Apa yang you faham dekat sini? Log 2 tambah log 6. Darab. Kau belajar 2 tambah 6 dapat apa? 8. Kalau 8. kalau log Darab. kalau log kena Darab. Darab. 2 darab 6 sama dengan 12. So ini yang betul. Ni salah kau punya ajaran. So maksud dia, soalan suruh cari log 12. Log 12 sama dengan log 2 darab 6. Log bagi tahu tadi property number 1. Kalau hasil darab, maksudnya kita boleh pisahkan dia sebagai log M tambah log N. So, dia akan jadi apa? Log 2 plus log plus 6. log 6. Okay, so what is answer for log 2? We just copy down from information here. So, 0.301 plus 0.778. Okay, lepas tu nak buat apa? Ambil calculator you all, tambahlah 0.301 tambah 0.778. Sama tak jawapan awak? Saya nak dalam segi number. Dapat jawapan berapa di situ? Sama dengan saya? Sama. Betul? Okay, sama dengan saya. That's good. Okay, make sure you tekan calculator sama-sama dengan saya. Okay. So, settle example number 2 ni. Senang kan setakat ni? Boleh Okay. Boleh lah. Awal-awal kan. Banyak ni kita nak cover hari ni. Okay, example number 3. Write the following as single logarithm. Apa you faham kataan single? Bagi jadi satu log je. Oh, bagus bagi jadi satu log sahaja. So, kita kena guna law of log. Kalau hasil tambah, maksud dia M darab N. Kalau tolak, maksud dia M bahagi N. Kalau number di depan, maksud dia sebagai kuasa. So, kita tengok soalan A. Log 8 minus log 6 plus log 9. Ini base berapa? 10. Oh, base 10. Bagus. Cuba you all tengok sini. Sini tolak. Sini tambah. Apa maksud tolak di antara log? Bahagi. Bahagi. Kalau tambah maksudnya apa? Darab. So mula-mula tulis dulu soalan dia. Log 8 minus log 6 plus log 9. So dia is equal to log. Okay, letak bracket. 8 bahagi dengan apa? 6. 6. Darab dengan berapa? 9. 9. Kalau tak boleh tekan calculator. So kita tulis 8, bawah dia 6, kemudian darab dengan 9. Okay, kita check. Jawapan you all dapat berapa? Log 12. 12. Oh, sama dengan saya. Bagus you all. Okay, so jawapannya akan dapat log 12. Mudah ke senang? Senang sikit lah kan? Okay. B. To log. Okay, bukan. Sekejap. I in maksud dia in. Masuk. Okay. Ini adalah log. Log. Ataupun you tak reti tulis L, N. Sama log. Log. Ini in masuk. Yang kita nak tulis sekarang ni log. Okay. So sekarang ni dia suruh cari single log. Okay, tak apalah. Log maksudnya log base apa? 10. Base E lah kecil. Base E. So bila base E, maksud dia sama juga, kita pakai law of log yang sama. Cuba tengok di sini. Apa maksud tolak? Bahagi. Number di depan ni maksudnya apa? Power. So kita bawa ke belakang. Okay. So hint so bila soalan B, salin dulu soalan. Okay, kuasa kita bawa ke belakang. Maksud dia log x plus 7, the power of 2 minus log x. Okay, tadi kita kata tolak tu apa? Bahagi. Bahagi kan? So maksud dia x plus 7
the power of 2 over x. That's all. Clear di situ? Okay. Bagi pelajar saya yang semalam tu yang tak faham, mungkin sebab tak belajar lagi kan? Sekarang ni lagi clear lah. Okay. Okay, ada soalan setakat ni? Tak ada. Tak ada? Tak ada, kau tak? Miss, Ya. log Ya. log base E tu sama dengan log base A juga You boleh tukar. Ini general. General tu maksud dia you nak makan nasi. Itu general, nasi apa. Tapi kalau spesifik, nasi ayam, nasi biryani, nasi ayam, nasi biryani lagi apa, nasi kenduri. Macam itulah. A ni general. Okay, general. You boleh tukar A ni jadi apa-apa pun. Faham tak? Oh, faham. Alright. Okay. Boleh kita gunakan nasi hari ni? Okay. So seterusnya kita pergi yang berikutnya. Ini adalah guna basic property law of log. Seterusnya. Ini nama dia chain base. Kalau kita translate maksudnya apa? Tukar base. Tukar base. Okay. Sekarang ni you all semua guna calculator lama kan? Ya. Betul. Cuba you all kira log 2 base 7 macam mana? Tak You boleh. Kenapa tak boleh? Bila you tekan. Sebab dia ada log 10 je. Calculator awak ada log 10. Calculator saya lain. Okay, you tekan perkataan log di sini kan? Betul tak? Bila you tekan, semua di sini akan jadi log base 10. Sebab tu ayat di sini kata table and some calculator are not readily available to list the value of expression such as log 2 base 7. Maksud dia you tak boleh kira log 2 base 7 guna calculator awak. So macam mana kita nak kira log 2 base 7? You kata tadi calculator awak base berapa tadi? 10. So maksudnya kita kena tukar jadi base 10. Macam mana nak tukar? Kita guna property di sini. Tengok box di sini. Log C base A. Okay. Pertama, soalan asal adalah base A. Sekarang ni soalan nak tukar jadi base B. So macam mana nak tukar jadi base B? Okay. Maksud dia log C base A sama dengan log C base B over log A base B. Saya bagi contoh yang lain. Okay. Jika log 2 base 3. Saya nak sekarang ni, saya nak tukar kepada base. You all nak base nombor berapa? 14. 14. Okay. Sekarang ni kita nak tukar jadi 14. Kawan awak suka sangat 14. So kita tukar jadi base 14. Macam mana? Log Log 2 base 14 over log 3 base 14. base 14. Sekarang ni kita nak tekan calculator. Yang ni dah cakap kita nak tekan calculator. Calculator awak base berapa sekarang ni? 10. So now we want to change base 10. Maksud dia log Log 10 base 2 divided by log 10 base log 7. 2. Perlu tulis base 10 tak di sini? 10 tak perlu tulis. Over dengan log 7. Ya, log 7. Cuba kita tekan calculator. Macam mana nak tekan? Log 2, okay, bahagi log 7. Okay, so berapa nilai tersebut? Dapat tak macam saya? Dapat. Ada kawan awak tak boleh masuk lagi sekejap bagi tahu kawan awak. Okay. Suruh dia masuk sekarang. Okay. Bilangan student saya dah cukup lah. Okay. Dah. Dah? Semua dah ya? Dah. Semua dah ke? Saya merujuk pada yang baru join ni, nak join ni. Dah percaya ke? Join ni. Dah. Dia dah masuk dah? Dah.
Dah ada orang baru sepatutnya cukup dah 82. Okay. Okay, so sekarang kita continue dengan kita punya, apa nama dia? Apa jawapan kita tadi? Dapat tak sama? 0.3562. Dapat. Dapat. Saya nak bagi tahu awak, siapa yang kalkulator macam saya ni, actually you nampak tak perkataan di sini? Yang bawah perkataan on tu. Bila you tekan, bila you tekan tu you boleh letak 7 tekan 2 sama dengan directly. Itulah dia kata di sini. Not readily untuk certain calculator je. Calculator saya dia ready Okay. So calculator yang lama you need to convert to base 10. Okay. Clear di situ. Jelas ke semua? Jelas. Yes. Jelas. Kita pergi yang seterusnya. Alamak. Find the following expression. To 4 decimal places. Maksudnya dia suruh kita kira. Bila dia suruh kita kira, bagi kalkulator lama, log 5 base 3. Okay. Kita guna rule of chain base lah. Maksudnya log C base B over log B. base B. So kita kena pakai rule of chain base lah. Sekarang ni log 5 base 3. Maksud dia nak tukar jadi base berapa kalkulator awak sekarang ni? 10. Oh, 10. Log? 10. Memang log 10. Log berapa di sini? 5. Log 5. 10 kena tulis tak? Tak. Bagi log berapa? 3. 3. 3. You all kira. 1.465. 1.465. 465. 1.465. Semua dapat jawapan sama. Dapat. Dapat. Oh hebat you all untuk kira guna calculator. Okay, kalau log 10 base 5. Maksud dia? Log 10 Log 10 bahagi log 5. bahagi log 5. Okay, saya nak tanya you all. Sini log 10 kan? Ya. Base dia berapa di sini? 10. 10. Maksud dia kalau 10 base 10 nilai dia berapa? Itu maksud dia. You just tekan calculator 1 over log 5 sahaja. Macam mana jawapan dia? Kita ringkaskan sebelum kita tekan. Nak cakap kat calculator kita pandai sikit daripada dia. So kita tekan 1 bagi log 5. Jawapan awak dapat berapa? 1.4. Sama macam kalkulator yang tekan ke? Sama. So maksudnya 1.4 alah hilang. 1.4 3.1. 3 1. Okay. You all, ini 4 decimal places. Tadi kenapa kita ambil 465? Sebab kita rounded kan? Kalau yang ni, bunda. Kalau yang ni, you kena ambil 4 decimal places. Maksud dia 1.43067. Tapi dia berhenti pada 6. Sebelah 6 ada nombor 7. So kita rounded dapat berapa? 1.4307. 07. So tak boleh lah jawapan ni. Kena baca arahan ya. Okay, so 07. So clear. Okay. Dapat salin tak? Dapat. Dapat Okay, saya proceed dengan soalan seterusnya. Boleh. Okay. So bila boleh, okay, kita nak menyelesaikan persamaan. Sebelum menyelesaikan persamaan, saya nak you bezakan apa perbezaan expression dengan equation. Expression maksud dia ungkapan. Equation apa maksud dia dalam bahasa Melayu you belajar dahulu? Persamaan. Betul. You belajar perkataannya adalah persamaan. Cuba lihat apa beza ungkapan dan persamaan. Tak ada equal. Ya betul. Yang mana yang tak ada equal? Expression. Expression doesn't have equal sign. But for all equation must have a equal sign. Sebab tu nama dia equation. Sebab dia ada equal sign. Faham? Sekarang ni kita nak solve equation. Bila solve equation, maksudnya kita mencari satu variable ataupun kita cari nilai. Contohnya you tengok soalan log yang di sini Log di sini ada variable apa?
X. Oh, maksudnya kita perlu cari nilai X. Okay, itu maksud dia soft equation. Menyelesaikan unknown. Yang kedua ni you lihat. Okay, 5 kuasa X tambah 1 sama dengan 5X. Variable apa yang di sini ada? X. Oh, so maksudnya kita kena cari nilai X. Yang nombor 3 pun kita kena cari nilai apa? X. Nilai X hanya boleh dicari jika ada equal. Expression tak boleh solve. Okay, hanya equation sahaja boleh selesai. Jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Okay, kalau jelas kita pergi kepada main soalan kita. Macam mana kita nak selesaikan solve the equation? Ini equation apa ni? Ada perkataan apa ni? Log. Log. Maksudnya kita nak selesaikan log equation. Log. Macam mana kita nak selesaikan log equation? Pertama, you all kena check base dia. Ini base berapa soalan ni? Base 2. Base 2. 2. Ya betul, base 2. Bila base sama, kita boleh proceed kepada step yang kedua. Kalau base tak sama, kita kena chain base. Dah pandai kan chain base tadi? Okay. Kemudian kita kena apply law of logarithm. Kita ada main di sini ada 3 lah Kita kalau tambah maksud dia hasil darab, kalau tolak maksud dia bahagi, kalau number di hadapan that's mean the power. Okay, kemudian kita selesaikan equation. Yang keempat, ini nombor 4 Kita kena check final answer. Kenapa kena check final answer? Contohnya saya tekan calculator. Log, boleh tak kalau kita kira log negatif 1, dapat jawapan tak log negatif 1? Cuba you all tekan. Tak. Kenapa tak? Dia tekan jadi naik macam ni kan? Sebab log kata nilai M dan juga nilai A mesti besar daripada 0. Dia tak boleh number apa? Negatif. Jelas di situ? Jelas. Okay, so sekarang ni kita lihat pada Jelas. example solve the equation log x base 2 plus log x minus 7 base 2 equal to 3. So I rewrite the question. Log x base 2 plus log x minus 7 base 2 equal to, sini tak ada log kan? Kalau tak ada log, maksudnya kita try assume kalau 3 darab dengan 1 akan dapat berapa? 3. 3. Awak ingat tak tadi ada satu property kata kalau log A base A bernilai berapa? 1. So kita wujudkan satu log yang bernilai 1. Tengok ini base berapa? Base 2. So kita letak 3. Kita tambah log apa yang bernilai 1? Log Log 2. Log 2 base 2. Okay, bagus. Sekarang ni dia ada number di hadapan dia. Kalau ada number, kita kata buat apa? Power. Power. Kita betul? So, kita selesaikan yang tu sekejap. Kalau tambah di sini maksudnya apa? Darab. Okay, so Darab. x minus 7 equal to log 2. Sekejap. Log 2 the power of 3 base 2. Okay. Sekarang ni kita compare. Okay. Kita try compare. Kenapa kita nak compare? Kita nak cari x kan? Tengok. Base dah sama betul? Betul. Bila dah sama kita keluarkan yang di atas ni. Iaitu bila kita compare dia akan jadi x darab x tolak 7 sama dengan 2 kuasa 3. Apa nilai 2 kuasa 3? 8. So maksudnya kita compare. So kita akan dapat 8. x darab x tolak 7 sama dengan 8. Bila soalan solve maksudnya kita nak cari apa? X. Macam mana nak cari x? Kembang expand. Betul, kembangkan expand. So x darab x akan dapat berapa? X square. X square. Seterusnya Minus 7x. Minus 7. Negatif 7x. Lepas tu 8 di sini kena bawa ke mana?
Salang. Ke sebelah kiri. Ke kiri. Kalau ke kiri jadi apa? Tolak Minus gambar Minus putus 0. zero. Ya, so lepas tu macam mana nak selesaikannya? Tinggalkan macam ni sahaja. Kita kena Calculator. guna calculator. Calculator. Factorize lah saya oi. So, X kuasa 2 maksud dia X darab X. Hasil apa dapat 8? 8 darab 1. So, sini negatif, sini positif. So, berapa nilai X di sini? X sama dengan negatif 1. X tambah 1 sama dengan kosong kan? So, X equal to negatif 1. Ambil yang kedua ni. X tolak 8 sama dengan kosong. Maksudnya X sama dengan apa? 8. Dua-dua jawapan diterima ke? Satu je yang positif. Kenapa kita kena ambil yang positif? Kenapa X equal to negative 1 ni kita tak terima? Jadi error. Log tak boleh negative number. So apa yang kita perlu buat di sini? Rejected. Kita reject dia. So lepas tu kena buat titik 3. Titik 3 tu maksud dia therefore. Conclusion kita adalah X equal to 8. Jelas tak di sini? Jelas. Bagi pada yang tak ambil admat okey ke? Jelas Jelas. Kalau jelas kita cuba lagi satu soalan, example nombor 6. Okey. Dah habis salin? Dah. Ada yang belum? Kalau sudah saya teruskan. Sama juga. Example nombor 6. Solve the equation. Bila ada perkataan solve maksudnya kita kena cari apa? X. Oh, kita kena cari X. So, yang pertama, check base. Okey, kita tengok. Yang ni base berapa? 3. Yang ni base apa? X. Sama ke tidak? Tak. Tak sama. So, macam mana nak chain base? Okey, saya tulis kat sini. Chain base maksud dia log C base A sama dengan log C base B over dengan log A base B. Okey, ini property dia. Sekarang ni nak pilih base apa? 3 ke X? 3. Kita pilih number. Okay, so sekarang ni kita tengok. Log X base 3 minus 4 log 3 base X plus 3 equal to 0. Bila chain base, power jangan bawa ke belakang kan, biarkan dia hadapan. Sekarang ni kita nak chain base yang ini saja kan. So dia akan jadi log X base 3 minus 4, saya letak bracket. Nak tukar jadi base berapa sekarang ni? 3. So dia log 3 base 3 base 3 bahagi log log X base 3. log X base 3 tambah dengan 3, that's equal to 0. Okay, apa yang you nampak dekat bila you chain base? Log 3 base 3 jadi 1. Log 3 base 3 bernilai 1. Maksudnya negatif 4 darab 1 dapat berapa? Negatif 4. So dia akan tulis log X base 3 minus 4 over log X base 3 plus 3 that's equal to 0. Awak ni bentuk fraction kan? Bila bentuk fraction, bila bentuk fraction dia nampak tak cantik. So kita akan guna substitution. Okay. Let, you nak perlu apa substitution? Saya pilih U. V. Oh, you nak guna V. Okay, kita guna V. Kawan awak request V. Okay. Let V equal to log X base 3. Maksudnya, dalam equation di atas ni, ini log X base 3. Yang ni pun log X base 3. Kita kena ganti dengan apa yang kotak merah ni? Dengan huruf apa? V. So kita gantikan, kita akan tulis V minus 4 over V plus 3 that's equal to 0. So ada fraction di bawah, nampak tak cantik? So kita nak hilangkan V di sini, maksudnya kita kena darab setiap ni dengan huruf V. So V darab V. V kuasa 2. V kuasa 2. Tolak, ni jadi 4 lah. 4. 3 darab V. 3V. 3 darab 3V. 3 V. Kosong darab V. Kosong. Alright, so V dapat kosong.
Okay. Kemudian kita akan jadikan V square tambah 3V tolak 4 sama dengan kosong. Okay. Awak punya mission adalah untuk cari X. Tetapi sekarang ni awak guna substitution. So sekarang ni kita kena cari nilai untuk V dahulu. So kita kena factorize sekali lagi. Okay. Awak tekan calculator awak dapat apa kalau factorize? Ingat kalau sini V maksudnya sini pun V. Sini 4, sini 1, sini tambah, sini tolak kan? Ya. Yes. So maksudnya V tolak 1 sama dengan kosong. Maksudnya V sama dengan 1. V tambah 4 sama dengan kosong. Maksudnya V sama dengan negatif 4. Awak nak cari V ke awak cari X? X. X. Maksudnya V di sini. Log 3. Awak kena ambil baik ni. Okay. So dia akan jadi log X base 3 equal to 1. So macam mana saya cari X? Tukar Ini jadi log. index. Betul, macam mana tu jadi indeks? Ini base, sing ke kanan. So maksudnya dia akan jadi apa? 3 3 power of 1. 3 power of 1 equal to X. Maksudnya X sama dengan 3 kuasa 1 bernilai berapa? 3. 3. 3. Sama juga dengan huruf V. V di sini kita kena tukar jadi log X base 3 sama dengan negatif 4. Tengok base. Sini base berapa? 3. 3. So kita pusing ke kanan. Maksudnya 3 kuasa berapa? 3 kuasa negatif 4. Negatif 4 sama dengan apa? X. X. Maksudnya X sama dengan 1. Index kena jadi positif. Macam mana nak jadi positif? Jadikan fraction. Jadikan fraction. Maksudnya 1 over 3 kuasa 4. Tekan calculator. 3 kuasa 4 bernilai berapa? 3. 1 over 8 1. Ya, 3 power 4 that's equal to 1 over 81. So ada berapa jawapan? Perlu reject tak? Tak. Sini positif, sini positif kan? So therefore S equal to 3. Satu lagi 1 over 81. So settle di situ. Cikgu, Ya saya. saya tak tahu tadi apa itu negatif yang nak reject. Yang nombor ni example 5 ke? Ha. Okay. So saya patah balik example number 5. Okay. Why we reject S equal to negative 1? Okay, because log cannot be negative number. For example, if I substitute, saya substitute dalam ni. Okay. Saya gantikan, ini khas untuk kawan awak bertanya Kalau log, saya gantikan negatif 1. Base 2. Okay. Calculator boleh base 2 tak kelas? Tak. Tak boleh. So maksudnya kena tukar jadi base apa? Log 10. negatif 1 base 10 bahagi dengan log berapa? 2. 2. Okay. Sekarang ni cuba you time calculator. You press log negative 1. Log negative 1. So awak dapat berapa? Math error. Error. Kenapa math error di situ? Kenapa? Sebab negatif. Tak boleh kurang daripada Log kosong. cannot be negative. Okay, saya highlight dekat sini. Log cannot be negative. Okay. Maksud dia nilai S di sini always greater than 0. M greater than 0, base pun mesti greater than 0. Boleh jelas tak di situ? Boleh. Boleh. Jangan. Okay, ada lagi tak soalan? Untuk bahagian log dah settle. Okay, ini example 6 tadi. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. 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 Bila kita nak teruskan, ini soalan log kan? Kita nak pergi kepada lecture ketiga.
Lecture ketiga maksudnya kita nak selesaikan indices dan juga salah ni, cert. Okay. Kita nak selesaikan cert equation dan juga index equation. Okay, indices and cert. Okay, ni salah. Okay. Seterusnya, macam mana nak selesaikan index? Kita tengok kepada example 1. Untuk selesaikan index equation, pertama awak kena check base. Okay, so bila awak check base, awak akan dapati ada 3 method yang awak boleh guna. Okay, sama ada awak kena pilih guna comparing base and index. Okay, kita compare base yang sama. Atau jika base-nya difference, okay, jika base berbeza. Sekejap. Ya. For different base, okay, kita akan ambil log both side. Okay. Method ketiga adalah we are using substitution. Okay. Macam tadi, log pun kita guna substitution kan? So index equation pun akan ada substitution. So macam mana kita nak selesaikan? Sama ada kita guna method 1, method 2, method 3. Kita akan selesaikan mengikut method, okay, berdasarkan knowledge yang kita ada. Okay. Contohnya, example 1. Solve the following equation. Soalan A. 5 kuasa X sama dengan 125. Pertama dia kata di sini check base. Awak solve. Bila solve awak nak cari apa di sini untuk soalan A di sini? X. Okay, saya tulis dekat sini awak nak cari X. Itu main awak. Okay. Cuba you fikir, sini base berapa? 5. Sini 125 kan? Agak-agak 5 kuasa berapa dapat 125? 5. So cuba kita confirmkan balik. 5 the power of 3 is it equal to 1 to 5? Yes. So sebab tu kita kata dia guna pengetahuan awak. So 5 kuasa X sama dengan 5 kuasa berapa? 3. Kemudian base dah sama kan? Dah. X sama dengan 3. So that's why kita akan guna bila base dah sama kita compare. Compare yang mana? Yang Power atas. dia. Yang atas. Maksudnya X sama dengan berapa? 3. 3. So settle. Miss, Ya ada saya. orang nak masuk. Mungkin sebab dia terkeluar kot tadi. Okay, masuklah. Dah. Seorang dah tercicir dah keluar. Okay, dah jadi 82 dah Patutnya 83 orang. Okay, boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay. Seterusnya, kita tengok nombor question 1B. 1B di sini, 7 kuasa X plus 1 equal to 12. Awak tengok. Sini base berapa? 7. Sini base 7. 7 kuasa berapa dapat 12? Tak Cuba ada. tekan ke klik. Tak Tu ada. ada kan? Okay, kita confirm balik. 7 kuasa 2 sama dengan 49. So dia dah besar kan? So kalau tak ada, maksud dia, kalau base dia tak sama, kita akan guna method pertama ke method kedua? Method kedua. Method kedua kata taking logs both side. Both side tu maksudnya apa? Boh log kat dua-dua. Bagus. Kedua-dua bahagian. both log okay. Kedua-dua bahagian. Ya, log 7 the power of X plus 1 equal to log 12. Ini base berapa di sini? 10. Bagus. Ten. So, awak ingat tak? Kalau kuasa di sini, kita bawa ke mana? Buat depan. So kuasa di situ kita akan letak bracket So X plus 1 log 7 X equal to log 12. Awak nak cari apa sekarang ni? X. Bila nak cari X, X awak ni ada dalam bracket. So kita kena pindahkan dulu log 7. Log 7 pindah ke kanan, dia akan jadi apa? Bagi. Bahagi. So X plus 1 equal to log 12 over log 7. Kita nak cari apa sekarang ni? X. X. Log X sama dengan apa jadi pada 1?
Tolak. Minus Tolak. Log 12 over log 7 minus 1. Tekan kalkulator awak. Saya rasa kalkulator awak pening pun nak kira ni. Saya tekan kalkulator awak. Okay. Jawapan awak dapat berapa? 0.289. Okay, kita tengok. Fine. Jawapan awak dengan saya sama ke tidak? 0.27689. Sama. Okay. Sama. Sepatutnya kita akan ambil 4 decimal places. 2, 7, 6, 9. Tapi bila 9, sebelah dia ada nombor 8 kan? Betul. So kita kena rounded dia. Bila rounded, dia akan dapat 0 point berapa? 7.277. 7. Kosong tak payah tulis lah sayang oi. Sebab kosong kita rounded. So jadi 0.277 sahaja. Okay? Boleh di situ? Boleh. Sekarang ni kita tengok C. 27 kuasa X plus 1 equal to 9 the power of X minus 1. Sini 9, sini 27. Agak-agak sifir berapa 9 dengan 27? 3. 3 kuasa berapa dapat 27? 3. Kalau 9, kalau 2. So maksud dia 3 kuasa 3, saya letak dalam bracket X plus 1. 3 kuasa 2, maksud dia X minus 1. Okay. So kalau kuasa dengan kuasa, kita buat apa di sini? Darab. So maksudnya jadi 3 kuasa 3 X tambah 3 sama dengan 3 the power of 2 X minus 2. Bagus. Base dah sama ke lain? Sama. Sama. Bila base dah sama, maksudnya kita buat apa? Compare. Compare. So bila compare, maksudnya kita ambil jawapan apa nak compare ni? Atas Atas je. Maksud dia 3X tambah 3 sama dengan 2X tolak 2. So kita nak cari X kan? Okey. Kita ada 3X. Kita ada 2X. Apa jadi pada 2X di sini? bawa kiri. Bawa ke kiri. Bawa ke kiri. So kita akan jadi lama. Negatif. Negatif tambah mana pula weh? Minus 6. 3. Sekejap. So 3X tolak 2X sama dengan negatif 2 tolak 3. 3. Oh saya faham sekarang ni. 3X tolak 2X. X. So negatif 2 tolak 3. 5. Oh saya faham sekarang ni. Okay, so X equal to negatif 5. Okay, salin sekejap yang ni. Miss, Ya saya. saya nak tanya, kalau mana yang boleh potong lock dengan lock tu? Saya ada potong lock dengan lock ke tadi? Yang lock 2 tadi. Lock base 2. Log 10 kot. 10 sama 10. Yang lock sama. Saya potong ke? Tu. Lock base 2. Tak nampak potong pun. Tu compare silap. Sorry. Mungkin sebab ni ke? Yang ni ke? Yang mana saya potong sini ke? Sebab apa-apa nilai log, contohlah kan. Log 5 base 3. Saya boleh potong atau tidak? Dok leh. Boleh. Tapi boleh. kalau log 5 base 5 saya boleh simplify ke tidak? Boleh. Nilai dia bersamaan dengan berapa? 1. Sebab nilai di sini kalau sama dengan base, automatik kita boleh simplify. Okay? Kalau log 7 base 5 boleh tak? Dok leh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau log 7 base 7 boleh tak?
Boleh. Nombor berapa di sini? 1. Satu. Kita tak boleh potong kita panggil simplify the value lah. Kita pemudahkan dia. Itu ke menjawab soalan awak? Saya rasa saya tak ada istilah potong-potong lagi ni. Cikgu, Ya. kalau contohnya kan ada log 10 base 7 dekat belah kiri, lepas tu dia equals log 10 base 5. Log 10 dengan log 10 tu Wait a boleh minute potong. Wait. So I need to rewrite what you say. Okay, just give you example. Okay, apa dia? Log? Okay. Kalau dekat sebelah kiri ada log 10 base log 7 base 10. Dengan sebelah kanan ada log 7 base 5, log 5 base 10. Yang log tu boleh potong ke? Kita tak ada istilah potong. For example, I give you for example lah. Log 7 base 10 equal to log 5 minus x. So I put a bracket. So equal to base 10 kan? Now we want to find the value of x. For example, this one is base 10. This one pun base 10, right? They have the same base. Kalau base dia sama, kita can compare. Compare ambil yang mana? 7. Ambil 7 sama dengan 5. 7 sama dengan 5 tolak x. Betul? Okay. 7 sama dengan 5 tolak x. Kita panggil istilah compare. Okay. Zaman you sekolah, you potong saya rasa. Potong. Betul? Tak ada. Matrix tak ada. Siapa buat macam ni, maka you all kena penalty. Tolak lagi ada. Kita tak ada istilah potong. Kita panggil comparison. So kena Ya. Jelas ke di situ? Jelas. Jelas cikgu. Jelas. Okay. Jelas. Bagus. Kita panggil istilah apa? Compare. Boleh potong tak di sini? Compare. Tak boleh. Tak ada potong-potong Tak ada. I potong dulu nanti. Tak boleh potong. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Okay, kita patah balik. Okay. Kita pergi pula example number 2. Okay. Cuba kita tengok example number 2. Okay, they have a 2 question. 4 the power of 2x minus 2 the power of 2x plus 1 minus 35 that is equal to 0 and b 2 the power of e the power of x plus e the power of negative x minus 3 equal to 0. Okay, this is totally different compare dengan the previous one. Because previous only ada 1 dengan 2 sebutan. 1 dan 2, 1 dan 2 kan. So that's why you can use method 1 or method 2. But for this question, okay, since the formula rule of indices kata A kuasa M darab A kuasa N sahaja boleh simplify. Tapi sini ada tolak. You tak boleh ringkaskan. Okay, so bila tak boleh ringkaskan untuk soalan indeks, pertama you kena check apa? Base. Tengok di sini, soalan A. Sini 4, sini 2. Sama ke lain? Lain. Lain. 4 boleh jadi base 2 tak? Boleh. Boleh. Maksudnya apa? 2 kuasa 2. 2 kuasa 2. 2. Okay, so saya tulis di sini. Okay, soalan A saya tulis dulu soalan asal. Okay, 4 tadi 2 kuasa 2 kan? Okay. Sama dengan 2 kuasa 2x tambah 1 tolak 35 that is equal to 0. Okay, bila base tak sama, you kena samakan base. Okay, kemudian untuk soalan ni, after you check base, yang kedua, boleh tak kita compare base sekarang ni? Tak boleh lah sebab dia ada nombor 35. So kita tak boleh compare. Method 1 tak boleh, method 2 tak boleh, so kita kena guna method 3. Method 3 ni dia ada tambahan iaitu you need to check index. Index di sini maksud dia power. So sekarang ni kita tengok power dia. Sini 2x, sini 2x plus 1. Sama ke lain? Lain. Boleh tak kita nak jadikan sama? Saya nak 2x sahaja. So apa jadi pada 2x tambah 1? Kita akan guna tengok rule di sini. Kalau hasil tambah M plus N, maksud dia A kuasa M akan jadi darab A kuasa N. Saya nak bagi bentuk 2 kuasa 2X. Boleh ke di sini? Boleh. Boleh. Yang sini sebab saya nak jadikan 2 kuasa 2X, maksud dia 2 kuasa 2X. 2 ni saya letak kat luar. Sama lain.
Sama. Sama Sama. sahaja. So bila 2 kuasa 2X tambah di sini akan jadi apa tadi? Darab. Darab. 2 kuasa 1 bersamaan dengan berapa? Saya tulis dululah. 2. 2 kuasa itulah. 1. Sama dengan kosong. So saya salin semula. So 2 kuasa 2X kuasa 2 tolak 2 kuasa 2X. 2 kuasa 1 dapat apa tadi? 2. 2 35 sama dengan kosong. Okey, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak selesaikan dia. Sini dah ada bentuk 2 kuasa 2X. Sini pun dah ada bentuk 2 kuasa 2X. Sini ada tak? Sini tak ada. So kita akan guna apa sekarang ni? Substitution. Awak nak guna huruf apa? Substitution ni. Y. Okay, y equal to the power of 2x. 2x. Sebab dia sama. Maksud dia saya akan gantikan yang kotak warna merah ni semua dengan huruf apa? Y. Y kuasa 2 tolak. Y darab 2 maksudnya dapat berapa? 2Y. Dapat 2y tolak 35 sama dengan kosong. So sekarang ni kita perlu cari y. So letaklah bracket. Factorization. So sini y, sini y. 35 adalah hasil darab apa? 7 dan 5. So sini negatif, sini positif. Maksud dia you akan dapat 2 nilai y. Y tambah 5 sama dengan kosong. Y sama dengan negatif 5. Y tolak 7 sama dengan kosong. Y sama dengan 7. Dah selesai ke? Sudah selesai ke belum? Belum. Kenapa belum? Kita nak cari X. X. Bukan nak berminat dengan Y. So, apabila kita nak cari X, Y di sini kena tukarkan balik. Okay. So, maksud dia Y equal to negative 5. Maksud dia Y kita adalah apa? 2 kuasa 2X equal to negative 5. So sekarang ni kita nak cari X. Ini bentuk indeks. Macam mana kita nak cari X? Indeks dia apa? Dia boleh tambah log. Log both side. Log 2 kuasa 2X sama dengan log negatif 5. Tapi cuba you lihat sini. Negatif number ada nilai. Boleh kira ke tidak? Tak boleh. Tak boleh. So kalau tak boleh ada jawapan ke? Pakai yang Y sama dengan 7. Ini log negatif 5. Cuba you tekan calculator. Log negatif 5. Ada nilai tak log negatif 5? Tak ada. Dia tulis apa kat situ? Make error. Maksud dia takkan dapat jawapan. So maksud dia undefined. Kita try lagi satu nilai iaitu nilai Y yang kedua iaitu Y sama dengan berapa? Y sama dengan 7. So ganti semula Y kita. Y adalah 2 kuasa 2X sama dengan 7. Okey, base tak sama. Tambah lagi log. Log 2 kuasa 2X sama dengan log 7. Okey. Kemudian ada kuasa di hadapan, kita bawa ke depan. Okey, so dia akan jadi minta kurungan log X log 2 sama dengan log 7. So 2X sama dengan apa? Log 7 bahagi Log log 2. Log 2. Tekan kalkulator dulu. Log 7 apa jawapan awak? 2.8 2/8 sama dengan saya tak? Sama tak? Sama, tapi itu 2X. Kalau X maksudnya kita kena buat apa? Bahagi 2. Ambil jawapan tadi, terus bahagi dengan Bahagi 2. 2. Dapat berapa? 1.406. 40. Rounded 3. 37. 37. 37. Okay, maksudnya 1.4037. Kau boleh 4 pieces. Maksudnya jawapan dia ada berapa sekarang ni? 1 ke 2? 1. Saya sama dengan 1.4037.
Kita terima tak yang ni tadi? Nampak tak kesel saya? Kita terima tak tadi bila Y negatif? Tak Kenapa terima, tak boleh terima? Sebab negatif. negatif. Bila log, bila you tukar jadi log negatif, undefined. Okay? Boleh ke sini? Boleh. Boleh. Okay, saya dahulu. Miss. Ya saya. Boleh, tak ada masalah. Boleh ke? Okay. Okay, ada soalan lagi? Ya. Kalau tak nak buat jawapan, Salah ke? Kena potong markah ke? dia macam ni. You mesti tulis undefined ataupun rejected pada kawasan ni. Okay. So kalau you tak tulis apa-apa, kita assume you terima dua jawapan. So tak boleh lah. Okay. Kalau kita tak tulis So langsung, bila you tulis undefined ataupun rejected, maksudnya you hanya terima yang ini sahaja. So automatic auto therefore diterima. Tapi kalau saya lebih baik you buat therefore equal to 1.4037. Ada soalan lagi? kalau tak tulis Y equals negatif langsung macam mana? Memang tak markah langsung lah. Markah kau akan stop dekat sini. Oh. Ini lebih kurang 3 markah. Dia dah tak terima kalau kita buat. So for Y equals So maksudnya kena tulis juga lah. Of course lah, you need to find the value of y. Jadi it's a process to find the x. Before x, you need to find the y. So that's why you need to write the value of y. This one is 1 mark here. Sometimes 1, sometimes 2. Okay, you write y equal to negative 5 and y equal to 7. Okay. Boleh saya teruskan? Boleh. 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 Okay. Ada example 2A saya. Kita pergi pada 2B. Pertama, tengok base. Ini base apa? Base 2E. E, bukan 2E. Base E sahaja. Okay. Tapi cuba tengok pada kuasa E tersebut. Ini kuasa berapa? X. Negative X. Ya, kita kalau boleh cuba pastikan dia positif. Maksudnya A kuasa negatif M sama dengan 1 over apa yang fraction tu? X. A the whole of M. Okay, so bila you check base, you kena check index lah. Okay, so tengok sini index dia positif, sini index dia negatif. So kita kena cari base kita supaya jadi positif. So maksudnya di sini, saya salin dulu soalan. Okay, so 2E kuasa X ni tak perlu buat apa-apa lah. Yang ni je kita perlu ubah. Ini jadi apa? 1 over E EX. E kuasa apa? X Kalau 3. minus 3 equal to 0. So I have a fraction. Okay, ada fraction di sini. Saya tak nak fraction di sini. Saya nak darabkan semua ni dengan E kuasa X. Tapi sebelum nak darab tu, nak elakkan kesilapan, saya guna substitution. Let perlu apa pula? A. X. You tak boleh guna E, you tak boleh guna X. Let Z equal to EX. E of X. So maksudnya, mana-mana jumpa E kuasa X, you kena gantikan apa? Z. Z. So 2Z plus 1 over Z minus 3 equal to 0. Okay, macam saya tadi ada fraction. Okay, macam saya tadi. Okay, dia ada fraction. So saya hilangkan Z di bawah. Saya kena darab semua ni dengan huruf Z. So 2Z darab Z akan dapat berapa? 2Z kuasa 2. 2Z kuasa 2. 2Z kuasa 2. Tambah 1. Tahu tak? 3 darab Z. 3Z sama dengan 0 darab Z. 3Z. Kosong. Kosong.
kosong. Okey, sekarang kita susunlah ikut turutan. 2Z kuasa 2. Tolak 3Z tambah 1 equal to 0. Lepas tu you nak buat apa ni? Nak cari dia apa? Z. Z. So maksudnya kurungan equal to 0. So sini 2Z, sini Z, 1, 1, D. Okay. Boleh ke kita stop dekat sini? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kita nak cari apa sebenarnya? Kita nak cari huruf X. X. Sekarang ni baru Z. So maksudnya 2Z tolak 1 sama dengan kosong. 2Z sama dengan 1. So Z sama dengan berapa? 1 per 2. Yang satu lagi ni Z tolak 1 sama dengan kosong. So Z equal to 1. Okay, so you ada 2 nilai Z kan? So you nak cari X. So saya tulis semula Z equal to 1 per 2. Z equal to 1. Z di sini kita kena ganti semula. Sebagai apa? E over X. Ln kuasa X. Ada log kuasa X. Ni huruf apa? E. Ln ln. So kita kena ganti kat situ. E kuasa X equal to 1 over 2. Satu lagi, E kuasa X sama dengan 1. So kita dah jumpa dah X. Awak ingat tak tadi kalau indeks base di sini E kan? Sini 1 per 2. Sama ke lain? Lain. Sama. Mana kau nampak E dengan 1 per 2 sama ke? Lain. Lain. Dah. Kalau lain, kita Lain. kalau base dia beza. Tambah X. Habis. Buat log. Tambah log saya. Oi, tengok method yang kedua. Different base. Adding log both side. Tapi disebabkan dia E, maksudnya kita kena tambah ln. Tambah both side dia ln. Okay, sebab dia E. So ln E the power of S equal to ln 1 over 2. Okay. Kenapa kena tambah ln bukan log? Sebab ln adalah log base apa? 10. E. Ln adalah log base E. Aduhai. So sini ada kuasa X. Bawa ke depan. Okay, so maksud dia akan jadi apa? X ln E sama dengan ln bracket 1 per 2 lah, bagi comel sikit tulisan dia. Okay. Ln jumpa E maksud dia ln E. Ln adalah log base apa? E. Kalau ln jumpa E nilai dia berapa tadi? 1. So, maksud dia S darab 1 dapat berapa? X. Sekarang I tekan calculator. Ln 1 per 2. Macam mana nak tekan ln? Awak nampak tak dekat sini mana-mana ada perkataan ln? Tengok log. Jumpa tak kata log? Sebelah dia ada perkataan. Nampak. Ln. Klik situ ln. Lepas tu 1 per 2. 1 per 2. Tutup kurungan. Sama dengan berapa? Negatif. Negatif. 0.6931. So negatif 0.6931. Itu jawapan pertama. Okey. Sekarang ni tengok pula. E kuasa X sama dengan 1. E kuasa X sama dengan 1. Sini E, sini 1. Maksudnya apa? E. Kena tambah. Okey, tambah log apa? Log base apa? 10. Log base E maksudnya apa? Ln. Bukan E. Ln. Okey. Ln. Ln. Lon. Allah Akbar. So sini ada kuasa, kita bawa ke depan. So maksud dia akan jadi X ln E ln 1. Ln jumpa E dapat berapa tadi? 1. Ada sekarang X ln 1. ln 1. Berapa nilai ln 1? Ya, ln 1 berapa nilai dia? Kosong. Okay, so maksudnya X sama dengan kosong.
Okay, so apa yang kita perlu buat sekarang ni? Ada tak kita perlu terima dua-dua jawapan? Tak, satu je. Reject. Tak. Tidak. Oi, itu log. Ini soalan indeks tu soalan log. Ni index. Indeks kita terima je lah. Next. Negatif 0.931. Satu lagi S equal to kosong. Okay, boleh di situ? Boleh. 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 Okay. Okay, itu sahajalah untuk soalan index equation. Tapi, saya nak bagi lagi satu soalan index equation. Tapi saya tak ada ruang sekejap ya. Sekejap, saya tak ada ruang. Sebab yang ni penting soalan tu. Boleh tak saya tulis kat sini? You all nampak tak? Cuba 3 kuasa 2x tambah 1. Sekejap. 3 kuasa 2x tambah 1 tolak 5 darab 3 kuasa x tambah 2 sama dengan kosong. Okey, saya tambah satu soalan ni, soalan C. Okey. Pertama, ini index equation, betul Betul. Lepas tu kita kena, first step kena check apa? Check base. Base. Base sama ke lain? Base. Sama. Kemudian kita tengok sama. power. Sini apa? Tak sama. 2x tambah 1, sini x. Sama ke lain? 2x tambah 1 dengan x. Lain. Kalau lain, maksudnya kita kena pakai property di sini. A kuasa M darab A kuasa M sama dengan A M tambah N. Kita kena pisahkan dia. Kuasa tersebut jadi property nombor 1. Sebab kita nak bagi sama. Okay. Maksudnya di sini kita akan jadi 3 kuasa 2x. Kalau tambah di sini maksudnya apa? 3 kuasa 1 dapat 3 tolak 5 darab 3 kuasa x tambah 2 sama dengan kosong. Okay, so sekarang ni kita tengok indeks yang paling kecil. Sini 3 kuasa x. Sini 3 kuasa berapa? So 2x. Sama ke lain? Lain. Lain. Lepas tu kita ada satu lagi property. Manakala A kuasa mn sama dengan A kuasa x x n. Saya nak x macam yang saya kena sebutan ni. So, saya kurungkan dia 3 kuasa x. 2 tu saya letak kat luar. Darab dengan 3 tolak 5 darab 3 kuasa x tambah 2 sama dengan kosong. So di sini saya akan guna let u sama dengan 3 kuasa x. Maksud dia mana-mana saya jumpa 3 kuasa x, saya akan ganti dengan huruf u. Okay. So bila di sini 3 kuasa x, nilai dia adalah u. Maksud dia u kuasa 2. Dengan 3 maksudnya dapat berapa? 3 u. Tolak 5. Sini kuasa ya, maaf kisah saya so ini akan jadi 5 darab u tambah dengan 2 sama dengan kosong. Kemudian sebab kita nak solve, so kita akan factorize. Bila factorize, you guna calculator awak dapat berapa? So kita dapat 2 nilai lah. Okay. So 3u tolak 2 sama dengan kosong. Maksudnya u sama dengan 2/3. Satu lagi nilai u tolak 1 sama dengan kosong. So u sama dengan 1. Kita bukan nak cari u, kita nak cari x. So apa jadi 3 kuasa x sama dengan 2/3. X.
Lain. Log. Kalau lain kena buat apa nak selesaikan indeks? Log. Tambah log. Log base apa ni sekarang? Log. Log base. Ya betul. Log base S. So 3 kuasa ni akan bawa ke depan jadi S log 3. Log 2/3. 2/3. So log 3 di sini akan bahagi log Bagi 3. Okey, cuba you kira guna kalkulator awak. Negatif 0.3691. 3691. Bagus. Okey. Kemudian kita ada satu lagi. U sama dengan 1. So kita tukarkan 3 kuasa X sama dengan 1. 3 kuasa X maksudnya 3 kuasa berapa dapat 1? 3 kuasa 3 kosong. Oi, 3 kuasa 3 dapat 7 lah. Isylah. Silap. Sorry. So 3 kuasa X sama 3 kuasa kosong. And then kita compare. Bila kita compare, X equal to 0. So ada berapa nilai sekarang ni? 2. 0.3691? Tak perlu sebab ini S Dah. untuk indeks. Ya. Yang mana perlu reject adalah untuk log sahaja kita reject. Okay. Ini soalan apa? Index equation. Okey, ada lagi tak? Soalan tanya saya. Cakap dia okey ke? Okey. Okey. Kita masih yang sangat lama hari ni. You all nak berehat sekejap ke nak teruskan? Berehat. Berapa lama you all nak rehat? Okey, berapa lama nak rehat? Ikut madam. 15 minit boleh tak kita pukul 10? Boleh. Awak nak Boleh. Okey, kita jumpa pada pukul 10. So itu sahaja untuk first hour kita. First ke? Ya. Cikgu, nak tanya soal yang Tanya saya. yang slide yang cikgu kasih tu kan. Saya print tapi part indices tu saya tak ada. Ya Allah, tak payah yang ni ke yang saya bagi ni awak print? Sampai kirim je. Tak perlu yang ni. Yang ni tak perlu print sebab saya bagi ada 2. Satu bentuk words, PDF juga tapi words. Ambil itu print yang itu sahaja. Yang ni tak perlu. Ini adalah ringkasan. Sebab saya nak contoh di sini. Okay. Okay, yang ni tak perlu print ni. Banyak ni page ni. Okay, awak print yang versi dalam words tu, PDF tu. Kalau notes versi PPT tak payah print. Awak salin yang tu sahaja yang dalam nota tu. Okay? Boleh tak? Okay. Ada soalan lagi? Okay. Kalau ada kita stop pukul 10, nanti kita jumpa. Okay, that's all. Okay, thank you, Miss. 10. Pukul 10 masuk balik ya. Okay. Okay. Baik, Miss.